Eh. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua hadirin dan ahli panel sekalian. Alhamdulillah dan rasa syukur terhadap Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam perbincangan forum ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik dan tampan lagi sopan pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita. Tajuk forum kita bertemakan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0. Macam pada ini, mungkin masih ramai lagi masyarakat di luar sana, khususnya di Malaysia, tidak peka akan kewujudan revolusi industri 4.0 yang sering diperkatakan bukan sahaja di negara ini, malah di seluruh dunia. Baiklah sidang hadirin, sebelum ilmu menusuk di dada, eloklah sekiranya kita berkenalan dengan kelima-lima ahli panel kita. Bermula dengan ahli panel kita yang pertama. Selamat datang saudara, apa khabar? Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Denny Veno, khabar baik. Saya merupakan panel yang pertama, Denny Veno Leslie. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua. Apa khabar saudara? Assalamualaikum, khabar baik dan saya Muhammad Amirul Amin sebagai panel yang kedua. Terima kasih saudara. Seterusnya adalah ahli panel kita yang ketiga. Apa khabar saudari? Assalamualaikum, khabar baik. Saya merupakan panel yang ketiga. Saya Wafa Malreza. Okey, terima kasih saudari. Seterusnya adalah ahli panel kita yang keempat. Selamat datang saudari, apa khabar? Kabar baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Nur Syarmaiza Hanim binti Samsudin sebagai ahli panel yang keempat. Ya, terima kasih saudari. Dan akhir sekali adalah ahli panel kita yang kelima. Apa khabar saudari? Kabar baik, nama saya Rabiatul Adawiyah, saya sebagai panel yang kelima. Terima kasih. Usai sudah salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita pada hari ini tentang masyarakat era revolusi industri 4.0. Sidang hadirin dihormati, tanpa membuang masa, izinkan saya menjemput ahli panel kita yang pertama, Saudara Denny, untuk kongsikan bersama maksud atau definisi sebenar masyarakat era revolusi industri 4.0 ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih kerana menjemput saya dalam forum ini dan perbincangan hari ini. Jadi saya akan membincangkan tentang definisi revolusi industri 4.0 ini, dan dalam ini saya akan juga melibatkan sejarah industri revolusi ini. Yang pertama adalah industri revolusi 1.0 ianya bermula pada abad ke-18. Di sini pada abad ini mechanical engine berkuasa wap air atau steam digunakan. Hal ini menyebabkan perkembangan dalam pembuatan dan pemprosesan besi dan juga industri seperti tekstil dan pelombongan. Penggunaannya teknologi wap ini untuk tujuan perindustrian merupakan kejayaan yang terbaik pada masa tersebut. Hal ini kerana tenaga buruh digantikan dengan tenaga kerja yang oleh mesin seperti menenun. Alat tenun digerakkan oleh otot manusia, tetapi pada abad ini ianya digerakkan oleh tenaga wap air tersebut. Pada abad ini juga, pada industri revolusi 1.0 ini juga lokomotif dikembangkan di mana pergerakan untuk sesuatu barang atau pengeluaran dipercepatkan pada masa yang singkat dan pada masa yang sama pada jarak yang jauh. Okey. Hal ini menyebabkan darjah ketersampaian meningkat. Lepas itu, industri revolusi 2.0. Di sini adalah berlakunya pertemuan teknologi elektronik yang menyebabkan pemprosesan pengeluaran yang meningkat secara mendadak. Bukan sahaja di negara, di sini giatnya berlaku di negara Amerika Syarikat, tetapi industri revolusi 2.0 ini juga berlaku secara global. Okey, ini adalah mulanya penggunaan enjin turbine dan
penggunaan telegraf. Revolusi perindustrian kedua ini bermula pada abad ke-19 dari penemuan elektrik dan pengeluaran talian pemasangan. Pengeluaran talian pemasangan ini adalah oleh Henry Ford, merupakan prinsip-prinsip ke dalam beliau mempercirikan prinsip ini dalam penghasilan, bukan sahaja dalam kesukaran untuk memasang kenderaan dalam sesuatu tempat, tetapi mengguna secara separa pada tali sawat. Lebih jauh, senang dan cepat dan mempunyai kos yang lebih murah. Baiklah, kita akan beranjak kepada industri revolusi yang ke-3.0. Revolusi perindustrian ketiga ini bermula pada tahun 70-an dan pada tahun 2000 ianya dikuasai oleh ramai dan secara global. Ini adalah melalui automasi supaya menggunakan kawalan dan komputer yang diprogramkan dengan memori. Sejak diperkenalkan teknologi ini, kebanyakan pengeluaran diautomasi dan keseluruhan pemrosesan adalah tanpa bantuan manusia. Contoh yang kita tahu adalah robot yang melakukan urutan yang diprogramkan tanpa campur tangan kita manusia. Lepas itu, topik yang kita akan bincangkan adalah industri revolusi 4.0, iaitu bermula pada tahun 2011. Ianya merujuk kepada rangkaian mesin dan proses pintar untuk industri dengan bantuan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, terdapat 9 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah cyber security atau lebih dikenali sebagai keselamatan cyber. Kedua, augmented reality atau realistik yang kemudahan yang lebih realistik. Ketiga adalah big data, data yang banyak boleh diproses atau diprogram. Autonomous robot, robot yang automatik. Kelima adalah pembuatan tambahan. Keenam, stimulasi. Ketujuh, sistem integrasi. Kesembilan, cloud computing. Dan yang terakhir adalah Internet of Things atau Internet Perkara. Revolusi industri 4.0 ini menjelaskan penggunaan superkomputer, robot pintar, genetik dan perkembangan neuroteknologi yang mungkin boleh mengoptimumkan fungsi otak manusia. Dan terdapat juga banyak seperti smart city, smart factory dan smart sensors. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih untuk definisi. Baiklah, sidang hadirin, demikian tadi penjelasan mengenai definisi topik kita. Penjelasan yang terperinci dan menarik sekali. Seterusnya, saya menjemput ahli panel kedua, Saudara Amin, untuk menjelaskan apakah faktor yang mempengaruhi revolusi industri 4.0 ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi. Terima kasih juga saya ucapkan kerana sudi menjemput saya dalam webinar ini. Saya suka kongsikan, saya tambah sedikit bagi revolusi industri 4.0. RI 4.0 ini berlaku melalui 3 ciri utama, iaitu kelajuan, keluasan dan kedalaman serta impak yang menyeluruh. RI 4.0 ini mengubah cara kita bekerja dan cara hidup yang dipacu oleh 3 domain teknologi utama, iaitu fizikal, digital dan biological. Yang meretasi 9 tonggak industri 4.0 yang meliputi menegak dan melintang industri Internet of Things yang disebut oleh saudara Danny sebentar tadi, keselamatan cyber, perkomputeran awanan, pembuatan bahan tambahan rantaian bekalan, analisis data raya dan juga robot automasi. Bagi faktor yang mencetus kepada kemunculan revolusi industri 4.0 adalah berkaitan dengan yang pertama, iaitu perkembangan teknologi internet. Teknologi Internet of Things iaitu IoT dan data yang besar menjadi pemakin utama kepada RI 4.0.
Teknologi IoT ini membolehkan peranti-peranti yang berinteraksi menerusi sensor. Contohnya seperti alatan lampu spotlight yang menggunakan sensor melalui deria haba. Di dalam perkembangan teknologi ini kita dapat lihat satu contoh iaitu kejayaan GrabCar dan juga GrabFood dan sebagainya lagi seperti Uber yang berasaskan aplikasi MyTaxi sebagai contoh, iaitu kebergantungan kepada teknologi internet. Faktor kedua kepada tercetusnya RI 4.0 adalah melalui teknologi pembuatan robot seperti yang disebut oleh saudara Denny sebentar tadi, iaitu penciptaan robot yang lebih autonomi, fleksibel dan berkeupayaan menangani tugas atau operasi harian bagi menggantikan manusia. Robot yang boleh dipantau ini dan dikendalikan dari jarak yang jauh dan diprogramkan untuk beroperasi dalam persekitaran kerja yang sama seperti manusia. Sebagai contohnya, kalau sebelum ini kilang-kilang lebih tertumpu kepada peranan manusia, tetapi dengan era revolusi 4.0 manusia tidak lagi menjadi peranan utama kerana terdapat robot yang boleh menggantikan manusia dalam proses pembuatan. Dalam teknologi pembuatan robot ini juga tenaga kerja yang mahir amat diperlukan bagi membantukan sistem perisian kecerdasan buatan, mereka bentuk dan pengendalian program. Pembangunan robot yang menggantikan peranan manusia bagi mengurangkan kebergantungan buruk seperti yang sebelum ini. Ini adalah faktor kepada faktor ketiga kepada RI 4.0 iaitu penelitian sumber maklumat. Pengkomputeran awanan iaitu cloud yang ditambah baik kerana industri era 4.0 memerlukan penyimpanan data yang besar dan memerlukan perkongsian data di seluruh mesin, tapak dan sempadan syarikat seperti digital twin dan IoT. Dalam penyimpanan data dan pemprosesan data itu juga, IoT ini menghubungkan deria pintar dalam peralatan dengan sambungan internet, security cyber yang melindungi data dan meminimumkan risiko serta cetakan 3G yang memudahkan pembangunan prototipe. Itu adalah faktor yang dapat saya kongsikan kepada tercetusnya era revolusi industri 4.0. Terima kasih. Terima kasih saudara di atas penjelasan yang baik berhubung dengan topik forum kita. Seterusnya dipersilakan ahli panel kita yang ketiga, Saudari Wafa, untuk memberikan hujah mengenai kesan terhadap revolusi ini. Silakan saudari. Okey, terima kasih saudari pengerusi. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi kali ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, saya diberi tanggungjawab untuk mengulas berkenaan dengan kesan terhadap masyarakat era revolusi industri 4.0. Okey, jika kita bercakap mengenai kesan, pastinya kita perlu melihat kepada dua aspek, iaitu aspek dari positif dan juga aspek negatif. Jadi seperti panel 1 jelaskan sebentar tadi berkaitan dengan masyarakat era revolusi industri 4.0, iaitu dengan kata mudahnya kita boleh cakap masyarakat yang hidup pada zaman revolusi 4.0 ini, kehidupan mereka lebih mudah dan lebih teratur. Sebab apa? Sebab pada zaman ini mereka dengan bantuan kemunculan bantuan robot memudahkan lagi hal ehwal tugasan harian mereka. Jadi tidak heranlah selepas ini kita melihat robot yang lebih banyak bekerja berbanding dengan manusia. Okey, sekarang ni pun banyak negara yang telah menggunakan teknologi-teknologi terutamanya dalam sektor perindustrian seperti mesin, jentera, penggunaan robotik yang merupakan satu keupayaan teknologi yang tidak melibatkan manusia secara langsung lagi. Okey, sebentar lagi kita akan merungkaikan impak terhadap masyarakat era revolusi 4.0 ini. Okey, jadi saya pecahkan kepada beberapa faktor yang boleh membawa kesan terhadap masyarakat
revolusi industri 4.0 ini. Yang pertamanya adalah kesan dari segi faktor ekonomi. Perkembangan teknologi sesebuah negara akan lebih maju serta menarik orang luar untuk berkolaborasi dengan syarikat yang tawar di sesebuah negara tersebut pada era ini. Jadi dengan cara ini akan dapat memberikan impak yang positif kepada pendapatan ekonomi negara kerana hasil keluaran industri lebih cepat disebabkan oleh penggunaan perkhidmatan robot contohnya. Manakala bagi kesan negatifnya pula, jika sesebuah negara itu mempunyai kemajuan ekonomi yang tinggi, sudah pasti mereka akan mendapat permintaan yang tinggi dari luar negara ataupun dalam negara sendiri. Oleh itu, mereka sudah pasti akan menggunakan teknologi-teknologi atau robot untuk mempercepatkan pekerjaan mereka. Jadi disebabkan itu, masyarakat akan lebih banyak menganggur kerana majikan-majikan tidak akan mengambil pekerja lagi jika mereka sudah ada teknologi yang boleh mempercepatkan pekerjaan mereka. Sekaligus, ia boleh menjimatkan kos kerana mereka tidak perlu membayar gaji pekerja, malah jika mereka menggunakan bantuan robot, kerja mereka akan lebih cepat. Dan seperti yang kita tahu juga, robot ni dia tiada hak masa untuk bekerja. Tidak seperti manusia yang mempunyai hak masa dan tenaga dalam bekerja. Justru itu penggunaan teknologi atau penggunaan robotik semakin meningkat, ia akan memberikan kesukaran di dalam kehidupan masyarakat kerana mereka akan kehilangan kerja dan peratus pengangguran di dalam sebuah negara itu akan meningkat. Keduanya, kesan dari segi pekerjaan tempatan. Impak yang positif adalah terhadap impak yang negatif adalah terhadap kumpulan menengah rendah. Hal ini kita boleh lihat kumpulan ini antara kumpulan yang paling terjejas kerana secara perlahan kelompok ini menjadi kelompok yang tidak diperlukan dalam ekonomi. Jadi menurut Dr. Othman, pensyarah UTMCC, beliau berpendapat bahawa kumpulan menengah rendah ini lebih mudah diganti dengan robot dan sistem kerana mereka tidak mempunyai basic knowledge yang boleh ditawarkan kepada majikan dan ekonomi secara keseluruhannya. Jadi akibat digantikan dengan peralatan komputer dan komunikasi digital lainnya, kumpulan ini akhirnya akan terpinggir dalam sistem ekonomi baru ini. Berbeza dengan kumpulan yang berpendapatan rendah, meskipun statusnya sama dengan kumpulan berpendapatan sederhana, tetap mempunyai beberapa perbezaan positif dengan kebanyakan mereka akan mengekalkan pekerjaan masing-masing. Kumpulan pendapatan rendah ini akan terus mendapat perhatian dan simpati kerajaan dan industri mengenai nasib mereka. Pelbagai dasar dan polisi akan dirangka oleh pihak kerajaan bagi mengekalkan pekerjaan mereka. Jadi perkara ini berlaku di atas bahawa robot dan teknologi automasi tidak akan mampu untuk melakukan pekerjaan golongan ini seperti tukang sapu, tukang cuci, membasuh tandas dan sebagainya. Okey, selain itu, impak yang positif lain juga adalah dengan kewujudan IPT, khususnya institusi pengajian tinggi awam IPTA di seluruh negara secara amnya bagi menghasilkan modal insan berkualiti bagi mengisi kekosongan tenaga kerja pada masa akan datang. Dengan kewujudan IPT ini, pelajar tidak akan keluar dengan kebiasaannya. Maksudnya mereka akan keluar dengan penguasaan elemen 4C, iaitu critical thinking and problem solving, communication, collaboration and creativity. Hal ini sekaligus dijadikan kesiapan dalam menghadapi cara industri 4.0 ini yang akan dibincangkan oleh panel 4 sebenarnya. Okey, selain itu, kesan dalam perubahan sosial revolusi industri. Revolusi industri ini telah mengubah susunan dunia secara panas. Kita boleh melihat fenomena yang berlaku sekarang termasuklah offline menjadi online, media cetak menjadi media sosial, dunia nyata menjadi dunia nyata, namun perubahan tersebut mengubah susunan sosial dan nilai-nilai kebudayaan. Justru itu, dengan perubahan ini, ia memberikan impak positif kepada masyarakat. Ini kerana ia sangat memudahkan masyarakat untuk terus berhubung walaupun berjauhan dan akan terus mendapatkan info-info di hujung jari sahaja. Kita boleh melihat kepada situasi sekarang dalam mendepani COVID-19. Semua pekerjaan ataupun pembelajaran melalui online sahaja. Contohnya kita menggunakan platform Google Meet ataupun Zoom.
dan ia sangat membantu dalam institusi pendidikan kerana pelajar tidak perlu menangguh semester kerana semua boleh dilakukan di dalam online sahaja. Namun ekoran daripada itu memberikan impak negatif terhadap bidang persekitaran dan sosial. Contohnya negara Indonesia yang dikategorikan sebagai negara yang paling kotor keempat dunia menurut International Earth Science Information Network pada tahun 2015. Kerosakan alam semula jadi berlaku akibat revolusi industri berpunca dari proses pengeluaran, contohnya pembuangan sampah. Industri telah berkembang dengan banyak menjadikan penyederhanaan meningkat, manusia semakin menggunakannya. Kemudian menganggap alam sebagai sesuatu yang boleh digunakan. Oleh itu, revolusi industri memberikan kesan terhadap masalah berkaitan dengan hilangnya nilai sosial dan masyarakat yang dicirikan oleh gaya hidup konsumtif yang berlaku di nyata maya. Akhirnya, sebagai tambahan, kesan revolusi ini juga boleh dilihat dari peningkatan dalam sektor perdagangan. Sudah terang lagi bersuluh, revolusi perindustrian 4.0 juga memberi impak yang positif pada sektor pelancongan. Sebagai analoginya, setengah hotel dan pusat pelancongan akan menjual produk dengan membuat promosi melalui internet supaya dapat meluaskan pasaran. Kesimpulannya, kemajuan teknologi revolusi 4.0 tidak akan berhenti dan kesannya di dalam kehidupan manusia tidak akan dielakkan. Perubahan teknologi yang berlaku dengan pantas ini memerlukan pelan perancangan yang mampan dan menyeluruh oleh penggubal dasar negara supaya perkembangan ekonomi berasaskan revolusi industri 4.0 ini dapat dimanfaatkan sebaiknya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih saudari. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan yang diberi sangat baik dan menarik sekali. Seterusnya, saya menjemput ahli panel keempat, saudari Hanim, untuk menjelaskan pula cabaran dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Dipersilakan saudari. Okey, terima kasih kepada pengerusi kita pada hari ini dan juga ahli panel sekalian. Okey, apabila wujudnya sesebuah revolusi, pasti akan ada cabaran yang perlu dihadapi, betul? Jadi, seperti yang kita tahu, bermula daripada revolusi pertama lagi sehingga revolusi ketiga, dunia telah berhadapan dengan pelbagai cabaran. Jadi, dalam memastikan revolusi ini bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Okey, jadi semua sektor perlulah mempersiapkan diri dan menyesuaikan diri, tidak kiralah dalam bidang ekonomi, sosial dan sebagainya. Di sini saya akan membincangkan tentang salah satu cabaran yang dihadapi. Okey, cabaran yang pertama ialah usaha untuk melahirkan golongan tenaga mahir yang dalam bidang teknologi dan juga digital. Usaha untuk melahirkan golongan tenaga mahir ini, seperti yang kita tahu, ia memerlukan masa yang agak lama kerana kemahiran ataupun kepakaran yang diperlukan adalah melibatkan golongan yang profesional dan dalam bidang yang tertentu. Dan sudah tentu bagi negara yang sedang membangun ataupun yang kurang membangun, ia juga memerlukan kos yang sangat tinggi apabila negara-negara ini memilih untuk mengupah tenaga mahir daripada negara yang maju. Okey, di sini saya ada membuat sedikit pembacaan dan menurut apa yang saya baca daripada World Economic Forum, sebanyak 37% golongan pekerja di Eropah tidak memiliki kemahiran asas digital dan teknologi, di mana perkara ini mungkin akan mendatangkan masalah yang besar kepada mereka dalam berhadapan dan menyesuaikan diri dengan revolusi teknologi baru ini. Apabila kita melihat di negara yang sedang membangun, mereka masih lagi dalam proses mengkaji ataupun meneliti keberkesanan era perindustrian 4.0 ini terhadap ekonomi dan sosial di negara mereka. Di sini saya memfokuskan perbincangan ini dari perspektif negara yang sedang membangun kerana kita tahu bagi negara-negara yang maju seperti Jepun, Jerman dan Switzerland, peralihan industri ini bukanlah sesuatu yang baru bagi mereka dan mereka sudah pun mempraktikkan revolusi ini seiring dengan perkembangan semasa. Negara yang maju juga kita sudah tahu mereka telah mengalami globalisasi di mana peralihan revolusi 4.0 ini adalah salah satu daripada faktor yang mempengaruhinya.
Buktinya sektor perbankan di Switzerland yang kita telah bincangkan pada minggu yang lalu, di mana revolusi ini adalah salah satu daripada faktor yang mempengaruhi mereka. Jadi selain itu, saya juga menekankan bahawa modal juga merupakan perkara yang perlu dibimbangkan oleh negara yang sedang membangun dalam melahirkan golongan tenaga yang mahir. Kenapa saya berbicara sedemikian? Kerana kita sendiri tahu dan sedar akan kestabilan ekonomi mereka yang belum cukup kukuh. Betul? Dan sudah tentu negara yang sedang membangun ini juga akan memerlukan kos yang sangat tinggi, di mana transformasi era revolusi ini memerlukan pelaburan yang besar dalam teknologi baru seperti Internet of Things, seperti yang ahli panel kita bincangkan sebentar tadi, dan juga robotik, di mana secara lazimnya kita tahu benda ini bukanlah sesuatu yang murah. Ataupun dalam erti kata lain, ia memerlukan modal yang besar, terutama sekali bagi negara China dan India, di mana ekonomi mereka sebelum ini lebih tertumpu kepada kos penggunaan buruh yang rendah. Namun, dengan peralihan industri ini telah membuatkan ataupun memaksa mereka untuk beralih kepada penggunaan pekerja yang berkemahiran tinggi, yang akan mempengaruhi kos buruh sedia ada mereka, dan yang secara tidak langsung akan mengasingkan perniagaan kecil dan mungkin akan mengorbankan bahagian pasaran mereka pada masa akan datang. Seterusnya, aspek yang paling mencabar dalam era revolusi 4.0 ini adalah risiko ancaman keselamatan cyber, lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan masyarakat setempat. Seperti yang kita tahu, antara kesan yang disebabkan oleh revolusi ini adalah masyarakat tidak perlu lagi pergi ke premis untuk melakukan urus niaga. Hampir kesemua urus niaga boleh dilakukan secara atas talian. Tambahan pula, sistem navigasi yang canggih yang boleh mengesan lokasi seseorang dan juga penggunaan robotik yang canggih. Jadi di mana integrasi dalam talian ini secara tidak langsung akan mengundang kebocoran data dan pelanggaran keselamatan, dan seterusnya, privasi data masyarakat juga akan turut terdedah dan terancam jika disalahgunakan. Hal ini kerana dalam industri yang saling berkaitan ini, pengeluar juga perlu mengumpulkan dan menganalisis segala maklumat yang mereka perlukan. Jadi sebagai masyarakat ataupun pelanggan, ini mungkin merupakan satu ancaman terhadap privasi mereka dalam merapatkan jurang di antara pengeluar dan pengguna. Jadi umumnya sebelum revolusi 4.0 lagi, kes seperti kecurian cyber juga pernah berlaku, di mana isu ini harus diberi tekanan yang lebih. Jadi kita sebagailah masyarakat perlulah peka dan juga menggunakan kecanggihan yang ada ini dengan sebaik mungkin. Itu saja daripada saya, kembali kepada pengerusi. Terima kasih di atas penjelasan yang menarik berhubung dengan topik forum kita. Seterusnya, ahli panel kita yang kelima dan terakhir, Saudari Rabiatul, untuk menjelaskan langkah persediaan dalam menghadapi cabaran revolusi ini. Silakan, Saudari. Mic. Maafkan saya ya. Sorry, maafkan saya. Okey, terima kasih kepada saudari pengerusi sebab sudi menjemput saya. Okey, baiklah. Terdapat 5 langkah persediaan dalam menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Iaitu yang pertama, memperkasa pendidikan teknologi dan maklumat. Yang kedua, membangunkan infrastruktur teknologi yang lengkap dan diselenggara dengan baik. Yang ketiga, melatih tenaga kerja berkemahiran tinggi. Keempat pula, pelan ekonomi negara yang baik. Dan langkah terakhir, memperkukuh keselamatan cyber. Cabaran revolusi industri 4.0 harus dilihat sebagai dimensi peralihan paradigma kepada kecekapan pengurusan dan kos organisasi. Setiap pelaku industri harus memberikan komitmen yang kuat dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Sekiranya dimensi ini ditangani dengan bijak, ia dapat membantu setiap industri mencapai kelebihan daya saingnya dengan meningkatkan tahap kecekapan pengurusan operasi dan pengurangan kos keseluruhan.
Peralihan ke teknologi komputer dan pengautomatan tidak hanya menyebabkan kecekapan dan keberkesanan operasi, tetapi juga memberi pengaruh besar terhadap keperluan sumber manusia. Walau bagaimanapun, industri perlu menganalisis keupayaan dalam menyesuaikan teknologi serta kesan jangka panjang dalam mengubah corak pengeluaran produk masing-masing. Oleh itu, pelaku industri perlu berusaha mencari suntikan dana untuk menghadapi revolusi 4.0 yang mungkin membebankan tetapi akan memberikan pulangan yang lumayan berbanding dengan revolusi sebelumnya. Sebelum menghadapi revolusi industri 4.0, perkara utama yang perlu dilakukan adalah dengan menyediakan infrastruktur teknologi yang serba lengkap dan diselenggara dengan baik. Kemudahan telekomunikasi dan rangkaian jalur lebar perlu dikembangkan dan diselenggara dengan baik supaya pelabur atau pemain industri dapat memanfaatkan kemudahan tersebut dalam pelaksanaan revolusi industri 4.0. Akses jalur lebar yang terkini iaitu dari 3G ke 4G atau 5G akan membantu keberkesanan teknologi. Infrastruktur ini bukan sahaja perlu diimplementasikan di kawasan bandar sahaja, malah kawasan perdagangan seperti pelabuhan dan lapangan terbang juga wajar untuk dibangunkan dengan kebolehan capaian teknologi terkini. Dasar monopoli dalam sumber pembekalan infrastruktur ini harus dimusnahkan supaya semua syarikat yang layak dan berkemahiran tinggi boleh bersaing secara sihat sekaligus memberikan impak positif kepada pembangunan dan ekonomi negara. Melatih tenaga kerja berkemahiran tinggi juga merupakan salah satu langkah persediaan dalam menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Pergantungan industri terhadap sumber manusia akan digantikan dengan sumber teknologi yang lebih produktif dan berkesan daripada sumber manusia. Pergantungan industri terhadap sumber manusia akan digantikan dengan sumber teknologi yang lebih produktif dan berkesan daripada sumber manusia. Peluang pekerjaan tradisional akan digantikan dengan jenis pekerjaan baru seperti keperluan kepada pembangun aplikasi pintar, jurutera program mudah alih dan pakar teknologi. Pada tahun 2019, pihak kerajaan ada mengumumkan peruntukan sebanyak RM206 juta disediakan untuk membangun dan menyediakan program latihan di politeknik dan kolej community. Kerajaan juga memperuntukkan data wibawa TVET berjumlah RM30 juta untuk mendorong institusi latihan awam bersaing untuk menawarkan program latihan yang lebih kompetitif dan memenuhi keperluan industri. Oleh itu, melengkapkan tenaga kerja tempatan dengan latihan kemahiran sesuai dengan kehendak revolusi industri 4.0 akan membantu para profesional menyesuaikan diri dan tidak kehilangan sumber pendapatan mereka. Selain itu, pihak kerajaan juga memainkan peranan penting dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Pendekatan rancangan ekonomi yang baik dan sejajar dengan penggunaan teknologi bagi aktiviti ekonomi negara mesti dilaksanakan. Sebagai contoh, pemotongan 2 kali ganda dikenakan ke atas perbelanjaan yang dikeluarkan oleh syarikat untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran pekerja dalam TVET. Di samping itu, pemotongan cukai juga akan diberikan kepada sumbangan peralatan dan jentera oleh mana-mana syarikat ke pusat pembangunan kemahiran. Pembangunan kemahiran, politeknik atau kolej vokasional. Perangkaan undang-undang dan dasar yang menyokong industri serta tenaga kerja dalam menghadapi revolusi ini harus dilaksanakan oleh pihak kerajaan supaya kesejahteraan rakyat dan kepentingan pelaku industri serta negara terjamin dan mencapai simbiosis. Secara tidak langsung, strategi ini akan menarik pelabur asing untuk melabur di negara ini pada kemampuan kita untuk bersaing dan menyesuaikan diri dengan revolusi industri 4.0. Akhir sekali, keselamatan cyber merupakan dominan terpenting dalam teras industri 4.0. Hal ini kerana keselamatan terhadap maklumat semakin dititik beratkan kerana maklumat kali ini mudah tersebar dan privasi pengguna mudah terancam. Antaranya kebocoran data dan maklumat peribadi, skam, penggodaman dan sebagainya. Ianya merupakan jenayah cyber yang kini mengancam manusia.
Oleh itu, kerajaan perlulah memperkukuh lagi keselamatan cyber kerana keselamatan cyber merupakan bidang yang kritikal dalam memacu era revolusi industri 4.0. Natijahnya, pelbagai langkah persiapan yang boleh disusun atur supaya kita bersedia menghadapi revolusi industri 4.0. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing supaya aspirasi negara untuk menjadi negara berwawasan berjaya di masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari atas penjelasan yang sangat baik dan terperinci sebentar tadi. Sebagai penutupan perbincangan daripada ahli-ahli panel kita, eloklah kita membuat kesimpulan secara keseluruhannya. Oleh itu, saudara Denny, bolehkah saudara kongsikan kesimpulan yang telah dicapai? Baiklah, terima kasih saudara. Boleh saya akan kongsikan kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari perbincangan daripada kelima-lima panel ini. Jadi dari definisi kita ke faktor, iaitu saudara Amirul, beliau memberi tahu kita cara bagaimana faktor revolusi IR 4.0 ini telah mengubah cara kehidupan kita. Dan saudari Wafa pula, saudari telah mengkongsikan tentang kesan dan teknologi canggih seperti deria, mesin yang mempunyai deria seakan-akan manusia ini telah mengambil alih kebanyakan pekerjaan yang boleh dijadikan sebagai kos yang lebih rendah, menyebabkan banyak ekonomi dari segi sektor ekonomi, pekerjaan dan sosio. Bukan saja negatif, tapi saudari juga telah menceritakan berkongsi tentang impak positif dan negatif kedua-dua. Lepas itu cabaran dikongsikan oleh saudari Hanim. Saudari telah memberi kesedaran kepada kita agar peka terhadap isu-isu yang sedang berlaku agar dapat mengelakkan daripada risiko seperti keselamatan cyber yang seperti beliau kongsikan. Dan langkah-langkah oleh saudari Rabiatul adalah 5, dan lagi dari segi melatih pekerja-pekerja agar menjadi warga yang berkemahiran tinggi, memperkasa teknologi maklumat oleh kerajaan, rancangan ekonomi yang baik agar masyarakat dapat beranjak kepada revolusi IR 4.0 ini dan keselamatan. Ini saja perkongsian dari saya daripada semua panel-panel tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita. Hadirin sekalian, ribuan terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan topik forum pada kali ini. Harap forum ini mampu memberi informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Saya mewakili ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih pada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kali ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya memohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.